Assalamualaikum murid-murid yang dikasihi sekalian. Hari ini kita sambung lagi mata pelajaran pendidikan Islam bagi bidang adab. Bidang adab iaitu pelajaran yang ke-21. Boleh rujuk dalam buku teks muka surat 183. Kalau lihat gambar ni di sini apa agaknya tajuk kita ya. Ada gambar orang kutip sampah, lori sampah. Ada gambar kilang yang keluarkan asap, ada sungai yang ada ikan-ikan di dalamnya, ada orang yang buat pemeriksaan air sungai. Jadi mari kita lihat apakah agaknya tajuk kita. Baik, tajuk di sini cuba baca. Agaknya ada yang boleh baca kak? Baik, di sini kita baca dengan betul ialah hargailah alam. Hargailah alam. Jadi kita akan belajar tentang adab terhadap alam sekitar kita. Baik, mari kita lihat. Okey, baca sama-sama ya. Ustaz baca, kamu dengar. Kamu baca juga sama-sama dalam hati kamu. Alam sekitar ialah semua sumber alam ciptaan Allah. Jadi bila sebut alam sekitar maksudnya apa? Semua sumber alam ciptaan Allah seperti sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Kenapa dia kata ini semua sumber alam? Kerana daripada sumber-sumber inilah, contoh daripada air sungai, air laut, kita akan dapat banyak sumber makanan, banyak sumber kemudahan air. Tumbuh-tumbuhan juga ada sumber makanan, ada juga sumber oksigen yang dilepaskan oleh tumbuh-tumbuhan. Udara, adanya oksigen di udara kita dan sebagainya. Baik, semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Ya, kerana kita hidup di dunia ini, di muka bumi ini, kita sentiasa memerlukan alam yang ada di sekeliling kita. Bayangkan kalau tiada air sungai, air laut, macam mana kita mau dapatkan makanan dalam lautan? Ikan, udang, sotong. Bagaimana kita mau dapat sumber kemudahan air? Bagaimana kalau udara kita ni sentiasa kotor? Macam mana kita mau bernafas dengan selesa? Jadi sebab itu kita perlu peliharanya. Baik, tengok soalan di sini. Apakah perasaan kamu apabila melihat situasi seperti ini? Cuba kita lihatkan dalam keadaan yang ada hari ini. Ataupun tengok saja di luar rumah kita. Dengan keadaan mungkin ada sampah sarap yang tidak dikutip. Apa perasaan kita? Lihat air sungai kita yang begitu kotor. Agaknya apalah nasib ikan-ikan di dalamnya. Ada tak agaknya orang yang boleh dapat ikan lagi? Ya, itu kita punya gambaran ya. Lihat muka surat 184. Kita belajar di sini adab terhadap alam sekitar. Ya, bukan dengan manusia saja kita kena beradab. Bukan sama haiwan saja kita beradab. Malah alam sekitar kita yang nampak tidak hidup, yang sebenarnya hidup pun adalah kita ada beradab. Baik, mari kita lihat. Yang pertama, mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia berbahaya, seperti menggunakan alat kawalan pencemaran udara. Kalau kita semua lihat di luar sana kan ada kilang-kilang yang mengeluarkan asap-asap yang kotor. Hasil daripada proses-proses bahan kimia dalam kilang itu maka akan mencemarkan udara. Sepatutnya apa yang perlu dia buat? Dia perlu pasang alat penapis, kurangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Begitu juga dengan kenderaan kita. Ya, kita keluarkan asap, sebab itu jangan gunakan bahan-bahan petrol ataupun bahan diesel yang boleh melepaskan asap-asap yang lebih berbahaya. Kalau ada cara yang boleh kurangkan bahan kimia, maka kita gunakan cara yang demikian. Begitu juga kalau kita di rumah, aircon juga sebenarnya sumber kepada pencemaran udara. Baik, mari kita lihat yang kedua. Menguruskan aktiviti pembuangan sampah. Contohnya, ada lori sampah, petugas-petugas kebersihan yang buat kerja. Ada jadualnya. Dia tidak tunggu sebulan baru dia kutip. Tak boleh begitu. Dia kena ada jadual yang lebih kerap supaya keadaan sentiasa bersih. Sisa toksik dan pepejal secara sistematik.
Contohnya bahan-bahan kotoran dalam kumbahan, yang mana kita buang najis, buang air kencing, air apa semua yang kotor-kotor itu kan dia masuk dalam tangki tangki septik kita itu perlu ada jadual yang menguruskannya. Jangan sampai satu masa penuh sangat tangki septik itu sampai mengeluarkan isi-isinya, muntah keluar isinya, keluar bau-bau yang busuk. Jangan sampai begitu. Dan terkawal seperti pungutan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala. Maksud berkala ni ada jadual dia. Baik, di sini kita tengok nilainya, kita dapat nilai yang baik, hargailah alam anugerah ciptaan Allah. Kita dapat semua ni percuma. Ya, Allah bagi kita percuma, kita tidak perlu bayar, kita hanya perlu jaga saja. Baik. Dan yang terakhir untuk kali ini kita lihat di sini, yang ketiga, mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Jangan biarkan ada orang-orang yang gilakan harta kan, dia mau cari duit cepat, dia pergi masuk hutan, dia potong semua pokok-pokok, tebang pokok-pokok untuk dijual kayu-kayu balaknya. Yang mana akhirnya bila tidak dikawal, kadang-kadang sampai satu kawasan itu tiada pokok lagi, maka akan berlakunya tanah runtuh, berlakunya banjir besar. Itu semua kesan bila pokok-pokok ditebang tanpa kawalan. Baik, lihat di sini dilarang menebang pokok. Sebab itu ada kawasan hutan, kalau murid-murid tahu ada kawasan hutan yang dinamakan hutan simpan. Kerana hutan itu dijaga dan dilarang oleh sesiapa pun untuk menerokannya. Untuk simpanan generasi-generasi akan datang dan sebagainya. Baik, mari kita lihat yang terakhir di sini. Apakah kepentingan adab terhadap alam sekitar? Yang pertama, dapat menikmati udara segar. Macam kita sebut tadi. Yang kedua, menjamin kesejahteraan dan kesehatan. Bila kita dapat nafas dengan baik, kita dapat air yang bersih, sehat kita. Yang ketiga, keseimbangan alam terpelihara. Jadi cukup semua ekosistem dalam dunia kita ini. Pokok tidak lagi, tak ada yang hutan-hutan yang gondol. Semuanya terkawal. Yang keempat, meningkatkan sumber pendapatan. Ya, macam nelayan, bila mana air sungainya bersih, maka ikan-ikan boleh hidup, boleh membiak dengan banyak, maka pendapatan untuk nelayan pun bertambah. Yang seterusnya, habitat flora dan fauna. Flora ni merujuk kepada tumbuh-tumbuhan dan fauna ni kepada haiwan. Kekal terpelihara. Terpelihara. Kalau hutan semua digondol, mana lagi harimau mau duduk? Mana lagi gajah mau berehat? Mana lagi monyet-monyet kera-kera mau tinggal? Itu yang akhirnya dia akan pergi berpindah ke tempat-tempat orang ramai. Jadi marilah kita menjaga alam sekitar.